Yang masuk tabligh ni, yang jenis pergi jalan-jalan ni, baru bertaubat 1-2 hari. Dia orang punya pengukuhan ilmu tu, ini ada kritikan pada tabligh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Sihat? Baik. Okey Ustaz, saya ada beberapa macam bermain di fikiran Ustaz. Sejujurnya saya ni nak kata mendalami agama Ustaz pun tidak lah. Cuma orang kata kita ada di kata basic lah sebenarnya Ustaz. So kita tahu apa yang salah, apa yang betul Ustaz. Cantik. So dekat sini Ustaz, saya nak tanya, contoh Ustaz, saya adalah kawan-kawan yang belajar agama ikut tabligh dan yang sama dengan ni lah. Tapi kalau Ustaz tanya saya pada pandangan saya tak percaya pun tabligh ni ke ataupun macam mana cakap Peribadilah, kita sendirilah tak percaya. Kita sendirilah. Sebab macam pandangan Ustaz, saya tak tahu pandangan Ustaz macam mana. Saya rasa Islam tu mudah, tapi kenapa kita kena ada kumpulan ni Ustaz? Okey. Menarik juga soalan tu. Macam kita macam berpuak-puak lah Ustaz. Contoh Ustaz, saya tak cakap so kalau macam ni Ustaz, Syiah dengan GSB consider sesat ke ataupun lain Ustaz? Sesat, sama. Syiah pun sesat juga? Syiah sesat. Okay. Beza di antara sesat dan kafir. Sesat macam mana Ustaz? Tak sama di antara sesat dan juga kafir. Sesat lain, kafir lain. Okey, saya faham. Contoh macam kita minum arak, kita tahu benda tu salah. Ya. Tapi kalau awak kempen kata Islam membenarkan arak, itu sesat. Itu salah. Itu betul-betul salah Ustaz kan? Salah tu sesat. Jadi maksudnya teruk lagi, sesat lagi teruk lah betul Ustaz? Sesat ni, dia ada pemikiran yang menyeleweng daripada kebenaran. Yang tu. Menyeleweng daripada kebenaran, yang tu dianggap sebagai sesat. Macam JSB. Okey, betul Ustaz. Dia berpegang kepada Asy'ari adalah pemuda Bani Tamim. Contoh. Sedangkan dia ni memang keturunan Jawa sungguh-sungguh. Lepas tu Bani Tamim ni pula memang tak ada kaitan langsung dengan Asy'ari. Maka itu adalah satu kesesatan. Apabila dia menjadi isu agama, dia menganggap bahawa Bani Tamim, pemuda Bani Tamim tu ada kelebihan dalam bab agama. Ini adalah satu kesesatan. Sedangkan tidak ada di dalam agama dalam hal itu. Betul, saya setuju Ustaz. Tapi macam saya cakap dengan Ustaz tadi lah, anda kata pada pandangan Ustaz, tabligh ni untuk apa sebenarnya Ustaz? Tabligh ni adalah satu gerakan yang pelopori ataupun dipopularkan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, yang mana dia bertujuan untuk menyebarkan dakwah Islam, menyampaikan dakwah Islam. Itu fokus dia, itu fokus utama dia, dan dia ada 6 pilar, tonggak utama di dalam tabligh. Tetapi secara umum mereka nak buat kerja-kerja dakwah. Mungkin ada 1-2 perkara yang mereka fokuskan yang boleh dikritik. Sekadar itu. Tapi kalau nak letak tabligh ini sesat, saya tak setuju. Melainkan ada dakwaan, bagi tahu kat saya ciri-ciri tu, jom kita bincang sesat ataupun tak. Yang tu. Secara umum tabligh tak sesat. Siapa maksud Ustaz? Sebab ni pandangan saya Ustaz. Sebab saya tengok kita manusia, kita ada ketua-ketua kita betul Ustaz. Betul. Macam tabligh pun saya tak tahu macam mana cakap, tapi macam ciri-ciri tu ada sama dengan GSB ni, sebab dia akan patuh pada ketua. Kita kena hormat ketua, semua tu Ustaz. Jadi dekat macam yang apa yang berlaku dekat GSB ni, diorang saya cakap kena ikut cakap ketua betul Ustaz. Betul. So bila benda-benda macam ni berlaku Ustaz? Bila macam contohlah Ustaz, contoh Ustaz, kita orang semua pengikut Ustaz lah contoh. So kita orang cakap Ustaz ni hebat lah. So dalam diri Ustaz rasa bangga manusia punya perwatakan Ustaz. So bila dekat situ kan benda yang sama. So kita sama juga macam situasi kat tabligh dulu juga tak? Sebab kerana mungkin salah satu orang Ustaz tu ada ilmu yang tinggi. Macam itulah maksud saya.
Saya bagi gambaran sedikit. Sahabat pernah ikut tabligh? Saya tak pernah lah ikut tabligh sebab adalah kawan-kawan saya ikut. Okey. Cuma saya punya pandangan tu, saya bukan nak cakap diorang jahat ke apa, tidak lah Ustaz. Cuma konsep dekat situ macam yang saya faham tabligh kena 60 adalah berapa hari kena ikut semua tu Ustaz. 3 hari, 40 hari, 100 hari. Kan macam kena tinggalkan keluarga itu ini kan macam saya tak tahu Ustaz tu, saya patah je pandangan. Kita boleh sambung. Macam sama Menarik. tak serupa. Saya boleh backup tabligh dalam bab ni. Sebab saya ada pengetahuan sikit. Walaupun saya memang ada kritikan. Saya memang ada beberapa kritikan terhadap tabligh, tetapi banyak orang mendakwa tentang tabligh, tetapi apa yang mereka dakwa itu sebenarnya mungkin disebabkan mereka tak faham tentang apa yang mahu dibawa. Satu isu macam tadi kita kata mentaati pemimpin. Di dalam tabligh juga disuruh ataupun diajar untuk mentaati pemimpin. Bukan sebenarnya di tabligh saja, di dalam agama Islam disuruh untuk mentaati pemimpin. Kita kena taat pemimpin kita. Kita tak boleh langgar apa yang pemimpin kita larang. Tak boleh. Tetapi kita ada had. Had batas kita ialah la ta'atal makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, kepada pemimpin kita tadi, pada perkara yang akan menjadi maksiat kepada Tuhan. Jadi dia suruh benda yang haram, kita tak buat. Macam contoh perkara yang haram yang dilakukan oleh oleh kumpulan apa nama dia ni? Kumpulan JSB ataupun dulunya Al-Arqam, mereka disuruh untuk mengamalkan satu aurat yang diharamkan. Aurat Muhammadiyah tu. Aurat Muhammadiyah tu kan haram. Bila kata haram, maka dia maksiat kepada Tuhan. Jadi kita tak boleh buat. Tapi disebabkan taat kepada pemimpin, kita buat juga. Tak kira lah macam mana, sebab taat kepada pemimpin, kita buat juga. Padahal benda tu haram. Ini tak boleh buat. Di dalam tabligh, dia tidak ada unsur itu secara umum. Dia tak ada unsur tu. Maksudnya tidak ada melampaui taat kepada perkara maksiat. Tak ada. Cumanya kita kena tahu, orang tabligh ni, yang masuk tabligh ni, yang jenis pergi jalan-jalan ni, kadang-kadang, bukan kadang, selalu juga. Yang pergi tu baru bertaubat 1-2 hari. Selalu macam tu. Jadi dia orang punya pengukuhan ilmu tu, ini ada kritikan pada tabligh dari sudut pengukuhan ilmu. Jadi pengukuhan ilmu tu belum padu. Tak padu sungguh. Kadang-kadang benda basic pun tak ada lagi. Jadi benda tu yang menyebabkan fitnah lah. Kadang dia ni pula macam gangster nak pertahankan dia punya tok guru, dia bukanlah, dia punya ketua dia tu kan. Dan seumpama dengannya lah. So mungkin ada wujud, tetapi dia unsur luar yang terkesan pada tabligh, tapi dia bukan perkara utama. Kemudian yang kedua adalah isu ditinggalkan anak bini. Di dalam tabligh, setahu saya berkawan dengan orang tabligh. Saya pun bukan orang tabligh. Ayah saya pernah jadi tabligh, tapi dia tabligh tu saya tak lahir lagi. Jadi saya tak ada info langsung. Cuma kawan-kawan saya ramai juga yang tabligh, dan ramai jemaah di masjid kita orang juga adalah orang tabligh. Saya persoalkan perkara itu kepada mereka. Mereka sebut bahawa di dalam tabligh ni ada banyak versi ikut pada pemimpin masing-masing. Tetapi biasanya kalau pergi khuruj ni, apa istilah dia, saya lupa lah. Dia khuruj pergi dakwah ni, biasanya memang dia akan disuruh untuk siapkan awal-awal. Makan, minum apa semua tu dah disiapkan sungguh-sungguh. Dan dimaklumkan kepada isteri supaya dia bersedia dalam bab ni. Minta redha daripada isteri. Isteri redha tentang tu baru dia gerak. Bukan maksud takut bini, tetapi dia redha pada bini. Maksudnya bini tahu apa yang lelaki buat ni adalah satu perjuangan dalam keadaan hak dia semua pun telah dipenuhi oleh suami, bukan oleh jemaah, oleh suami. Suami siapkan. Dan menarik, maksudnya tidak diabaikan lah. Dan menariknya, ada kawan saya, dia bukan kawan, saya nak sebut kawan, saya sangat rapat dengan dia, tapi dia ni umur dia dengan saya ni jauh sangat lah. Dia bayar ayah saya. Dia ni selalu pergi ke Australia, Perth dan sebagainya. Dia punya tabligh lah, dia tabligh, tapi dia jenis tabligh negara baratnya. Dia selalu pergi tempat-tempat tu. Dan dia setiap kali dia pergi, dia bawa bini dia. Sebab dia orang ada jemaah laki dan perempuan. Jadi memang boleh pergi sekali. Jadi dia pergi bawa bini dia dan tak ada masalah langsung. Tak ada masalah langsung.
Itu info yang diberitahu kepada saya lah. Ada orang yang, maksud saya macam ada ke badan-badan pengawasan negara ada ke? Tak ada lah kan. Secara Maksudnya, umum ada. Dia memang ada. kena lapor. Kat sini kita ada Masjid Seri Petaling. Masjid Seri Petaling tu dia punya main tabligh. Oh, ketua lah kat situ. Ya, dekat situ. Dekat situ semua. Oh, okey, faham. Okey, baik Ustaz. So dekat sini lagi satu saya tengok Ustaz, contoh macam ni lah Ustaz. Saya lah sebenarnya saya ni sebenarnya diri saya lah. Saya rasa mungkin ada orang cakap kita kena cari agama atau kehidupan. Pada pandangan Ustaz, kalau macam saya rasa diri saya rasa baik saya ambil tahu yang orang kata apa yang basic sajalah daripada yang lebih-lebih dalam Ustaz. So kalau dalam situasi macam ni Ustaz, adakah dia ada ke saya harus juga kena belajar lebih dalam ke, ataupun it's okay, janji you tahu mana baik mana buruk ke atas pandangan orang lain sebab tu kita belajar ke macam mana Ustaz? Dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah Ta'ala sebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat semua orang-orang yang beriman, tetapi orang yang diberikan ilmu kepadanya Allah Ta'ala angkat dengan beberapa darjat. Jalan untuk nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah upgrade ilmu kita. Ilmu kita. Jadi kita tambah ilmu, tak rugi. Jangan lupa, ni ustaz ke apa baru nak tambah ilmu ke. Ustaz pun banyak yang tak baca. Kan? Kita tambah ilmu. Cuma kita kena ada disiplin. Iaitu kita mesti ada guru-guru yang autentik. Guru-guru yang betul-betul untuk guru. Dia ni mesti orang yang belajar agama. Nak tahu autentik. Sekarang mudah. Sebab zaman sekarang kita ada mufti-mufti yang dikenali, dan diorang ni pula mengajar dekat masjid-masjid dan surau-surau, dan mengajar juga dekat media sosial, kan? Jadi ustaz-ustaz yang memang diorang ada kelayakan, maksud kelayakan paling kurang, paling lekeh diorang ada ijazah sarjana muda di dalam pengajian Islam. Bukan bahasa Arab, bahasa Arab ni bukan pengajian Islam. Tapi pengajian Islam ni maksudnya dia belajar syariah ke, dia belajar hadis ke, usuluddin ke, yang tu. Sekurang-kurangnya yang tu lah. Sekurang yang tu. Kemudian mungkin dia ada tauliah mengajar. Itu yang tu. Jadi kita cari yang ni. Lepas tu bukan kita cari seorang ustaz je. Kita tengok komuniti dia. Dan ustaz juga, komuniti ustaz dia. Dia ni mengaji kat mana. Dia ustaz dia siapa? Yang tu. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh saja. Ni sebagai satu contoh untuk panduan. Kita ada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Ni mufti. Dan dia punya video dekat dalam media sosial ni banyak. Dan dia ada mengajar juga secara khusus. Mengajar hadis, mengajar tafsir dalam online. Yang memang kita dulu-dulu lagi punya video pun ada dah. Lepas tu kita tengok komuniti dia. Ustaz-ustaz yang biasa mengikuti Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Siapa? So kita pergi ke situ. Lepas tu, kita ni orang yang cerdik. Saya tahu, Tuan dan juga sahabat-sahabat yang menonton ni semua orang cerdik. Kita ni, kalau dia nak bodohkan kita, kita akan tahu awak sedang membodohkan saya. Mereka ni, ustaz-ustaz ni, kalau dia kata satu perkataan ni, awak larilah daripada dia. Dia kata, kalau nak dekatkan diri pada Tuhan, buang akal. Ini lari. Larikan diri. Memang ramai juga ustaz-ustaz macam ni. Bila dia kata, kalau kita nak pakai akalnya, kita tak boleh dekat dengan Tuhan. Kita tak boleh pegang kot. Ini salah. Sebab agama kita sangat memuliakan akal. Memuliakan akal kita. Cuma, dia memuliakan akal kita untuk memahami teks-teks agama. Yang itulah. Nampak tak? Betul-betul. Faham Ustaz, faham. Lagi satu last saya, macam kes SB baru ni Ustaz. Saya cuba mendalami lah, cuba baca semua. Tiba-tiba saya ada terlintas di fikiran tu Ustaz. Tapi lepas tu saya stop lah. Sebab rasa jangan duduk belajar lagi dalam, lagi mengarut ni kan. Saya boleh terfikir ke kes SB ni, saya boleh terfikir yang macam Nabi Muhammad tu macam mana dulu? Sebab macam tu Ustaz. Sebab tu saya tanya Ustaz. Maksudnya macam mana? Maksudnya macam saya macam ni Ustaz. Maksudnya Abu Ya
Nabi Muhammad macam samalah dua-dua. Apa ni contoh Ustaz saya boleh terfikir sebegitu Ustaz. So saya cakap Ustaz tu saya tanya Ustaz sebab kalau yalah saya mungkin tak sedia nak belajar agama lebih dalam ke macam mana ke, nanti lagi banyak persoalan orang kata. Lagi banyak persoalan lagi bagus. Betul. Kadang takut macam kita terfikir yang macam mempersoalkan pula tak apa. contoh. Tak apa ke? Tak apa. Nabi SAW mengajar dalam kelas, dalam perjumpaan dengan para sahabat. Para sahabat asyik tanya Nabi. Betul tak? Tengok hadis-hadis Nabi tu. Nabi ditanya soalan. Soalan kadang-kadang jelas, kadang-kadang tak jelas soalan tu. Dia tanya soalan, terus bertanya aja. Tak ada berkaitan, tak ada masalah. Dia bukan dengar saja, dia bukan satu interaksi. Kita mesti memuliakan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi kita bertanya, banyak bertanya, tak ada masalah. Yang masalah, tak bertanya. Terima je. Takut macam banyak bertanya Ustaz, dia jadi kata contoh ni macam dia, saya ada fikir lah Ustaz. Situasi Abu Ya dengan Nabi Muhammad macam sama. Tapi tak boleh tak disamakan lah sebab Nabi Muhammad memang cakap memang benar lah Ustaz kan, sebab bantu tulis dalam Al-Quran. Betul Ustaz? Apa yang sama? Pada logik yang Al-Quran tu macam ditulis oleh Nabi Muhammad. Contoh macam tu Ustaz. Kan dah jadi pada logik sahabat, apa yang sama? Apa yang sama? Pada logik sahabat, apa yang sama? Okey, pada logik saya fikir macam ni Ustaz. Ketua. So menyebarkan agama, betul Ustaz lepas tu saya stop fikir, cakap ya Allah, ini dosa kita ni aku. Sebab iyalah Ustaz, sebab tu masalah, sebab sahabat berhenti. Jangan berhenti. Listkan tu, list sampai habis. Maksud kan? Dia ketua. Dia ni bawa agama. Listkan sampai habis. Dia ni Rasul. Ni Rasul tak? Dia ni buat silap. Dah mengaku Imam Mahdi pula Ustaz kan? Dia tak mengaku Nabi. Abu Ya dia tak mengaku Nabi. So, jadi macam kan agama ni atas kepercayaan tu Ustaz maksud saya. Akidah. Ya betul. Kepercayaan. Atas akidah Ustaz. So jadi saya takut macam dah lari daripada akidah lah, kira macam soal dah mulai Muhammad macam ni kan. Dia adakah itu dah lari sangat Ustaz? Sekadar bertanya ataupun ada persoalan di dalam kepala otak kita ni tidak jadi masalah. Yang penting kita ada guru untuk kita bertanya. Pastikan kita ada orang yang kita boleh tanya dia. Sebab tu saya sebut tadi, cari circle ustaz-ustaz ni, kemudian tanyalah soalan kat dia. Kalau dia tak tanya, kita tahu sebab apa saya suruh cari circle. Sebab kalau kita tak dapat jawapan daripada dia, mungkin ustaz lain boleh jawab. Betul tak? Sekarang ni banyak. Sekarang kita ada mursyid. Mursyid ni kumpulan ustaz. Dulu tekong utama dia adalah Ustaz Zahruddin Abdul Rahman. So boleh tanya. Dia orang pun ada banyak ustaz-ustaz juga kat situ. Saya pun sebahagian dalam tu juga. Kita ada mursyid. Kita ada ustaz yang ramai di dalam kumpulan-kumpulan yang pelbagai. Tapi masih lagi mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Dengan maksud mereka ini ada kedoktoran. Memang ahli fatwa dan sebagainya. Jangan kita rasa jauh dengan dia orang. Nanti masalah kita tu. Kita sebab takutlah Ustaz nak tanya soalan macam pelik soalan macam ni. Takut. Ini best. Takut ustaz tak boleh terima. Kalau dia tak boleh terima, yang tu kita kena jauh. Itu kena jauh. Itu kalau kita tanyakan soalan yang mungkin berat lah. Macam contoh tadi kan, tuan kata Abu Ya dan Nabi Muhammad ni sama saja. Apa yang beza di antara kedua-dua ni? Kalau saya kalau saya taat kepada Rasulullah, saya boleh je taat kepada Abu Ya sebab ciri-ciri mereka sama saja. Anda boleh tanya soalan ni kepada ustaz-ustaz. Kalau ustaz tu kata, hang ni merepek ni, hang dah jadi sesat ni, hampir larilah daripada sini, hampir dan tempat lain dah. Ini maksudnya orang ni masalah. Kalau ustaz yang betul, dia akan cuba untuk memberikan jawapan. Mungkin jawapan dia tidak lengkap dan tidak tepat, tetapi dia cuba untuk menjawab juga. Ataupun dia mengiktiraf kepintaran ataupun persoalan yang terbit daripada akal kita. Boleh jadi je jawapan dia tak memuaskan hati kita. Tetapi kita kena tahu satu benda, dia telah memuliakan kita dengan persoalan tu. Jadi tanya orang lain pula nanti. Okey, faham Ustaz. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.
saya suka soalan-soalan yang mencabar. Yang kadang-kadang mungkin saya pun tak tahu jawapan ataupun jawapan saya tu tak lengkap. Dan bila awak sesiapa sajalah tanya soalan begitu kepada saya rasa jawapan tu tak lengkap, saya akan balik, saya akan buat research balik. Saya buat balik. Kemudian saya akan berikan jawapan kepada orang lain yang akan bertanya nanti mungkin dengan soalan yang sama. Kita akan berikan jawapan yang lebih lengkap. Maksudnya awak yang bertanya sebenarnya telah membantu di dalam usaha dakwah. Jadi jangan rasa takut untuk bertanya. Terima kasih Arif. Sebab basically masa zaman-zaman saya, ustaz-ustaz yang saya tahu dia agak tertutup lah, tak terbuka sangat Ustaz. Jadi ada certain ustaz, ni pada saya kadang dia takkan layan dia macam ni. Soalan-soalan yang orang kata apa, pelik-pelik lah Ustaz cerita. Betul kan? Betul. So macam bila ustaz, saya nak cakap dengan ustaz pun saya macam takut-takut lah. Sebab takut aja. Dia kena judge kayak gini payah ni kan. Betul. Itu yang kita tak nak tu. Terima kasih Ustaz. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.